Okay, zakat emas ni pula dia terbahagi kepada 3 kategori, iaitu kategori pertama emas perhiasan. Zakat bagi emas perhiasan. Okay, kategori yang kedua emas bukan perhiasan, dan kategori yang ketiga emas yang bercagar. Jadi 3 benda ni Kak Suzy akan kupas satu persatu. Emas perhiasan yang dimaksudkan adalah emas yang digunakan untuk bagi tujuan perhiasan. Contohnya macam gelang, rantai, subang, cincin, rantai kaki, ataupun perkakasan ataupun pada perabot. Yang tu kategori zakat perhiasan. Sama ada kita gunakan sekali sekala ataupun berterusan. Okey. So zakat ini diwajibkan bayar zakat sebanyak 2.5%. Untuk kita bayar zakat emas perhiasan ni pula, kita kena tahu uruf semasa bagi setiap negeri. Di mana apabila cukup jumlah beratnya melebihi uruf semasa, barulah kita bayar zakat. Jadi boleh lihat dalam jadual ni Kak Suzy senaraikan semua uruf berat mengikut gram, uruf semasa bagi setiap negeri, di mana ianya berbeza ya. Okey. So kalau kita tengok dari sini, cuba baca satu persatu. Macam Kak Suzy akan bagi contoh negeri Selangor. Selangor iaitu 800 gram nilai uruf semasanya. Ada orang tanya kenapa zakat nilai uruf ni berbeza bagi setiap negeri. Yang ni Kak Suzy tak boleh nak jawab. Jangan tanya Kak Suzy. Boleh pergi ke pusat-pusat zakat, tanya kenapa ianya berbeza. Jawapan dari mereka lebih tepat lah. Yang ni Kak Suzy tak boleh nak jawab. Kak Suzy hanya follow sahaja jadual yang telah ditetapkan bagi setiap negeri. Jadi kita pun bagi setiap negeri, kita follow sahaja jadual ni. Ada orang tanya juga, saya ni kerja kat Kelantan tapi duduk dekat Terengganu. So mana perlu saya ikut? Yang Kelantan ke yang Terengganu? Yang ni pun Kak Suzy tak boleh nak bagi satu jawapan yang tepat. Boleh rujuk kepada pusat zakat ya. Seterusnya Kak Suzy akan ajar cara nak kira zakat emas perhiasan ni. Jadi dari sini tuan-puan akan faham bagaimana cara nak kira zakat emas perhiasan. Jangan risau apa yang kita pakai ni, bagaimana cara kita nak kira. InsyaAllah semoga ini membantu tuan-puan buat pengiraan yang betul akan zakat-zakat yang perlu kita bayar nanti. Cara nak kira zakat emas perhiasan adalah, contohnya formulanya adalah berat emas tolak uruf kali harga emas semasa kali 2.5%. Jadi berat emas kita tu kita timbang, katakanlah ada 900 gram emas kita. Jadi kita tolak 800 gram, iaitu sebab zakat Selangor uruf zakat Selangor ada 800 gram. Jadi kita tolak 900 tolak 800 gram, jadi baki dia 100 gram. Kalau nak tahu 100 gram ni sahaja kita kena bayar zakat. Jadi dari 100 gram ni kita kali pada harga emas semasa. Contohnya emas 916, harga semasa dia adalah RM144.38. Maka bersamaan dengan RM14,438 kali 2.5%. Maka jumlah yang kita perlu bayar zakat adalah RM360.95. Boleh faham? Okey, so tengok kiraan sebelah ni ya. Bagi kategori yang kedua, zakat untuk emas bukan perhiasan. Apa maksud tu? Okey, emas yang bukan perhiasan ni maksudnya emas yang dimiliki bukan tujuan perhiasan. Sama ada dalam bentuk mata wang, dinar, shilling, jongkong yang telah ditempa, yang telah dibentuk,
dan lain-lain lagi. Itulah contoh emas bukan perhiasan sebab kita milikinya untuk simpan sahaja. Tak ada nak pakai-pakai sama gantung apa, tak ada. Okey. So emas ini wajib dizakatkan sebanyak 2.5% juga. Apabila cukup jumlah nisabnya, iaitu melebihi 85 gram. Jadi jumlah ni kita kena bayar zakat. Emas ni ada pelbagai ketulinan. Jadi yang perlu dibayar zakat adalah semua jenis emas, iaitu sama ada 999.9, 950, 916, 875, 835, 750. Semua kena bayar zakat. Dan harganya tu kita akan kira harga mengikut grade-grade ketulinan ni lah. Ini pula adalah cara kiraan zakat bagi emas bukan perhiasan. Okey, formulanya adalah jumlah timbangan emas yang kita ada. Jadi berapa total semua emas kita ada kali harga semasa kali 2.5%. So inilah jumlah zakat yang akan kita bayar. Okey, katakanlah kita ada emas 100 gram. Yang ni tak boleh tolak. 85 gram tak boleh. Semua total tu kita kena bayar zakat. Katakanlah harga semasa untuk jongkong bar ni adalah RM183.50. Jadi caranya kita kira lah. So berat emas kita ada 100 gram kali RM183.50. Bersamaan iaitu RM18,350 kan. Jadi kali 2.5%. Maka jumlah zakat yang perlu kita bayar adalah sebanyak RM455.75. So itulah zakat yang wajib kita bayar. Bagi kategori yang ketiga adalah zakat bagi emas bercagar. Iaitu emas yang kita gadai tu. Tu pun kena bayar zakat. Okey. So maksudnya sini emas yang digadai tu adalah milikan sempurna kita. Jadi kita tetap kena bayar juga. Tapi ianya wajib dizakatkan setelah ditolak dari nilai pinjaman dan kos upah simpan selama setahun tu. Jadi cara kiraan dia adalah formulanya berat emas kali harga semasa tolak nilai pinjaman dan upah simpan. Itu formula dia kali 2.5%. Jadi katakanlah kita ada contoh emas 100 gram. Jadi harga semasa dia katakanlah RM158.25. Jadi 100 gram kali RM158.25 sama dengan RM15,825. Jadi tolak nilai pinjaman kita dapat. Biasanya pinjaman gadaian ni kita akan dapat dalam 75% ke 85%, 80%. Jadi katakanlah kita dapat 80%. Ini anggaran sahaja. So katakanlah jumlah dia 12,660. Jadi 15,825 tolak 12,660 tolak pula upah simpan untuk tempoh setahun iaitu RM1,519 kali 2.5%, maka jumlah zakat yang hanya kita perlu bayar adalah sebanyak RM41.15 sahaja. Jadi itulah cara kiraan emas yang bercagar.